أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ini siapa ada ini? Oh, tak ada orang lain. Baca ya. Ya, pagi tak ada kelas ya? Uh, dah start lagi. 11 bulan 2 start. Oh, lambat. Ni Cuti. mula kita baru. Pertama itu. Ni kita apa ni bulan ni? Asyafawi Sawi Bayang. Oh, sorry bayar. Asyad Dardir. Sawi Bayang tak? Ya, Asyad Dardir lah. Hasyah Dardir. Dia syarah sorry bayar lah. Bukan Asyafawi je. Asyafawi Tufah Ikhwan. Ya, Asyad Sawi. Asyad Sawi tu nama Dardir. Ahmad Dardir. Oh, bukan orang lain. Oh, Dardir dengan Imam Dardir dengan Imam Sawi. Dia Sawi, Asyad Sawi Ahmad Dardir tu lah. Siapa? Oh. Baca. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. فإن كان يطلب رفع نحو جاء زيد فإنه فعل يطلب فاعلا والفاعل مرفوع فيكون والفاعل ada bawah والفاعل مرفوع فيكون زيد مرفوعا بجاء على أنه فاعله وإن كان عامل يطلب النصب نصب ما بعده نحو رأيت زيدا فإن رأيت فعل والتاء فاعله وزيدا مفعوله والمفعول منصوب وإن كان يطلب جر ما بعده نحو الباء في نحو مررت بزيد فزيد مجرور بالباء فتغير الآخر من رفع إلى نصب أو جر هو الإعراب وسببه cukup. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin.
فإذا دخل فإن كان يطلب الرفع رفع نحو جاء زيد. Jadi kita nak cara masalah apa ni? Jadi kita duk cara masalah matan kita. I'rab tu dia kata dia berubah pada akhir kelakuan kalimah. Berubah taghyiru awakhir ini taghyiru ahwali awakhir kalimah. Berubah kelakuan akhir kalimah, iaitu berubah dari segi apa? Dari segi nasab, jar, khofat ke, tu dia. Asalnya gitulah. Sebab apa tu dia berubah tu? Dengan sebab masuk awamil. Ataupun kita kata pengubah. Amil yang mengubahkan. Ataupun perkara yang mendatangkan sesuatu perkara tu boleh mengubahkan amil kalimah tersebut. Contoh kita kata ja'a Zaidun. Jadi ja'a lah kita panggil amil. Ja'a tu kita panggil amil. Tu dia. Bila ja'a masuk, maka dia Zaidun tu berubah jadi rafa'. Sebab apa? Sebab Zaidun tu dipanggil fa'il. Tiap-tiap fa'il mestilah dia rafa'. Marfu' dengan dhammah. Tu dia. Baik, kemudian ada kalanya i'rab tu pada lafaz dan pada takdir. Kalau ja'a Zaidun tu kita kata dia rafa' dengan dhammah. Ataupun kita kata ja'a al-fata, telah datang oleh seorang pemuda, al-fata. Jadi itu dia rafa' dengan muqaddarun. Dipanggil dhammatun muqaddarun. Dhammah yang ditakdirkan. Walhal tak ada sekali. Tak nak baca ja'al al-fatayu tak boleh. Dia berat. Lidah orang Arab berat. Itu dipanggil isim maksur. Baik. Kemudian dia bahas pula apabila masuk di atas Zaid itu oleh amil, di sini dia kata fa'in kana. Ini dia nak tafsil. Fa fihi tafsilun. Maka pada qaulihi tadi tu ada tafsil, ada huraian. Apa dia? In kana yatlubur raf'a. Jika adalah ia amil itu menuntutlah ia amil itu, sentiasa menuntutlah amil itu akan rafa'. Jawab ini rufi'a. Nescaya dirafa'kan akan dia. Jadi dia kata apabila dituntutkan akan rafa', apabila amil itu menuntut akan rafa', rufi'a. Panggil jawab in. Jawab in tu dhamir mustatir tu kembali kepada lafaz Zaidun. Nescaya dirafa'kan akan dia akan lafaz Zaidun. Habis. Balas mana misal? Ni contoh dia. Nahu ja'a Zaidun. Ni contoh nampak contoh dia. Ini kita baca mudah-mudah sikit. Jadi tengok. Ja'a Zaidun. Baik. Kalau kita tengok ja'a Zaidun tu apa? Ja'a tu nak dipanggil amil. Apa yang masuk putih dia? Yin semalam? Proper apa? Variable. Variable. Dia kalau bahasa Melayu panggil apa? Dia dah pemboleh ubah tu tak? Pemboleh ubah pemboleh ubah. Variables. Fa'innahu. Tengok, ja'a tu dipanggil amil. Jadi dipanggil variables. Pembuat ubah. Jadi bila masuk ja'a tu, asalnya Zaid, kita panggil Zaid. Dia tak ada baris lagi. Zaid kena baca Zaidun boleh, baca Zaidan boleh. Nak baca Zaidin boleh. Habis nak baca lagu mana? Apabila masuk amil, ja'a. Ja'a tu kita panggil fa'il. Bila panggil fa'il,
maka dia mengubahkan Zaidun tu jadi fa'il. Bila jadi fa'il, hukum dia rafa' dengan dhammah. Hukum dia rafa' dengan dhammah. Tengok. Tengok, dia kata, tafriq pada misal, fa'innahu. Maka sesungguhnya lafaz ja'a itu. Fi'lun. Ialah fi'il. Lagi pula, yatlubu. Yang menuntutlah. Fi'il mana? Fi'il itu yang menuntutlah. Ia fi'il itu. Tak kena. Fi'il, kita cakap. Fa'innahu maka sesungguhnya ja'a itu ialah fi'il. Lagi pula, yatlubu. Fi'il yang menuntutlah ia fi'il itu akan fa'il. Apa yang menuntut fa'il? Itu ja'a tu lah. Dia panggil istikhdam ni. Dia panggil istikhdam. Fi'il yang menuntutlah ia fi'il. Tapi fi'il itu dengan makna ja'a. Dia panggil dalam ilmu badi', dia panggil istikhdam. Apa maksud istikhdam dalam ilmu badi'? Tak sampai lagi dalam pembahasan kita usul syarah. Dipanggil dalam ta'rif dia zikru syai'in. Nanti sah. Zikru syai'i bimaknan. Wa i'adatu dhamiri ilaihi bimaknan akhara. Asalnya yatlubu tu dia rujuk pada fi'il. Tapi fi'il tu dengan makna ja'a. Sebut sesuatu dengan satu makna. Tapi wa i'adatu dhamiri ilaihi bimaknan akhara. Dan dikembalikan dhamir. Wa i'adatu dhamiri ilaihi, dan dikembalikan dhamir kepada suatu tadi tu dengan makna yang lain. Asalnya yatlubu tu dirujukkan pada fi'il. Tapi rujuk makna fi'il juga yatlubu, tapi dengan makna ja'a. Dia panggil dalam contoh dalam ayat Quran ada tu. Apa tu? Masalah puasa tu. Nanti Ustaz. Faman kana minkum asyhara falyasum. Nanti sebelum tu. Syahrul Ramadan alladhi bukan. Hilal, masa hilal. Ayat tu juga. Surah Al-Baqarah. Tidak. Ustaz Nuzul ingat Ustaz Nuzul? Ustaz Nuzul dengar tak? Tak masuk lagi. Ada. Macam mana ayat ni Ustaz? Ayat apa lah? Yang mana tu lah? Ayat surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, batu bawah tu lagi. Syahrul Ramadan alladhi. Bukan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Batu bawah tu. Nanti. Tak ingat. Dan nanti tanya kawan saya Hafiz tu. Dia ingat semua. Hafiz. Hafiz. Mana? Mana? Atas tu. Yang lagi yang tu bawah tu. Bawah yang lagi kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ma'dudat, betul. Faman kana minkum asy-syahra falyasum. Cepat. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun. Bukan. Faman syahida minkum asy-syahra. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Faman syahida, maka sesiapa yang menyaksilah daripada kamu itu asy-syahra, maka hendak puasalah oleh kamu akan bulan. Rujuk dhamir falyasum itu rujuk pada asy-syahra juga. Tapi dikenakan dengan bulan dengan mana? Bimakna salasina yauman, dengan mana 30 hari. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Tu. Faman syahida.
Maka sesiapa yang menyaksilah ia yang mereka itu hal keadaan hal keadaan pada kamu itu akan bulan. Bila dah tengok bulan, fal yasumhu, maka nak puasalah kamu akan bulan. So puasa akan bulan ke? Dah rujuk demi pada Asyarah, bukan puasa akan bulan. So puasa dalam 30 hari. Bukan puasa pada bulan. Asyarah ay bermakna salah sina yauman. Nampak lagi kan? Itu dipanggil istikhdam. Dipanggil istikhdam dalam ilmu badi'. Macam ni juga. Fa'inau, maka sesungguhnya ja'a itu ialah fi'il. Fi'il mana? Fi'il yang menuntutlah ia fi'il. Tapi fi'il itu dengan mana? Ja'a. Itu dia. Yang menuntutlah ia ja'a tu akan fa'ilan. Akan fa'il. Kaedah kita, ni kaedah. Wal fa'ilu marfu'un. Bermula fa'il itu ialah rafa'. Di rafa' akan dia akan fa'il. Ini hukum dia. Ini dipanggil hukum. Ini kaedah. Habis. Tatkala tu fayakunu Zaidun. Itu kaedah wal fa'ilu marfu'. Kemudian fayakunu, maka adalah Zaid itu fa tu kita buat tafriq pun tak apa. Tafriq pada kaedah. Tatkala kita kata fa'il itu marfu', fayakunu, maka adalah Zaidun itu marfu'an. Rafa' bija'a, ini bisa babi amil ja'a, dengan sebab, ataupun bija'a ini bisa babi dukhuli amil ja'a, dengan sebab masuknya amil bagi ja'a. Amil ja'a, dengan sebab masuknya amil ja'a. Dengan sebab masuknya amil ja'a. Ja'a itulah dipanggil amil. Amil dia itulah yang dengan sebab masuk amil itulah Zaid tadi berubah jadi fa'il. Jadi hukum fa'il itu rafa'. Tu kena ingat, tu kaedah. Habis itu. Bismillah. Baik, tengok. Ini tak ada payah mana sebenarnya. Ala annahu fa'iluhu. Adalah Zaid itu dirofakkan akan dia dengan ja'a. Ala annahu. Sebab apa boleh kata Zaid itu dirofakkan dengan ja'a? Ala tu ala ta'liliyah. Ai li'annahu. Ala ta'liliyah. Kerana. Dengan mana kerana? Dalam ayat Quran banyak ni. Quran, hadis, kalam ulama' banyak ala ta'liliyah. Dia nak senang cam ala ta'liliyah ni, tengok. Adalah Zaid itu dirofakkan dengan ja'a. Jangan baca ala atas. Di atas. Di rofak tu di atas bahawasanya Zaid itu fa'il. Tak apa nak sedap kan baca gitu. Dia kita tanya, sebab apa boleh kata Zaid itu dirofakkan dengan ja'a? Nampak tak? Kita buat cakap Melayu dulu. Ala ay li'annahu. Ala ta'liliyah. Li'annahu, kerana bahawasanya. Annahu halau sya'na. Ataupun bahawasanya. Halau sya'na. Annahu Zaidan. Annahu ana Zaidan tu fa'iluhu ila fa'il baginya, fa'il bagi ja'a.
Jadi Zaid itu fa'il bagi ja'a. Ja'a itulah kita panggil amil. Perhati Kita kata ja'a Zaidun tadi, nampak tak? Ja'a Zaidun. Memanglah kita boleh i'rab fi'lun. Ja'a fi'lun madin. Zaidun fa'ilun marfu'un bidhammah. Semua boleh sebut tu, itu i'rab. Tapi dia nak katakan sebab apa boleh berubah lafaz Zaid kepada rafa'? Sebab kerana Zaid itu jadi fa'il bagi ja'a. Annahu anna Zaidan fa'iluhu ila fa'il baginya bagi ja'a. Idafah fa'il kepada hu tu panggil idafah mana lam. Habis tu. Wa in kanal amilu. Atah pada mana ni Ustaz Nuzul? Tak dengar, tak ada. Fa'in kana yatlubu raf'a rufi'a. Atau pada situ. Atau pada situ. Wa in kanal amilu. Dan jika adalah amil itu. Ya, amil ni. Dulu tu patutnya kita kena sebut. Oh, dia tak sebut ni. Dan jika adalah amil itu. Tambah sikit. Buat tasrif pada kata amil tu. Pada mana yang dikatakan amil tu? Wa in kanal amilu ay bi an kanal amilu mudhafan. Bi an kanal amilu mudhafan awil harfa ataupun mudhaf ataupun awil harfa jarri ataupun aw harfa jarrin. Kena dengan bahasa adalah itu mudhaf ataupun haraja. Tak kira. Yatlubu. Menuntutlah ia amil itu. Sentiasa menuntutlah ia amil itu akan nasab. Bila kita kata amil itu dia menuntut akan nasab, nusibah, nescaya nasab akan dia. Baik. Nah, dinasab tu ma ba'dahu. Dinasab akan barang, akan lafaz, ma tu aiminal lafzi. Dinasabkan akan barang, akan lafaz itu, ma mana? Ma sabata ba'dahu. Kita cakap ma sabata tu sebab apa? Kita takdirkan ma tu isim mausul. Silah dia dan a'id dia mahzuf. Sebab dia jatuh kemudian daripada apa tu, pada ma, selepas ada ma. Ma sabata ba'dahu. Dinasabkan akan lafaz, akan barang, akan lafaz waqa'a ba'dahu yang jatuh kemudian, yang jatuh selepas daripadanya daripada amil. Jadi dinasab tu dinasabkan akan lafaz yang jatuh selepas daripada amil. Tengok mana? Tengok contoh ni, tengok. Nahu wa misalu zalika kaunil amil yatlubu nasbah tu. Nahu qalika ra'aitu Zaidan. Melihat oleh aku akan Zaid. Itu terjemahannya. Ra'aitu Zaidan. Baik, tengok. Dia nak urai. Fa inna ra'aitu. Kena baca fa inna ra'aitu nak pada lafaz.
ismu biqasdi lafzin. Fa inna ra'aitu, maka sesungguhnya lafaz bagi ra'aitu. Lafaz ra'aitu tu. Nampak lafaz ra'aitu tu? Kata dia fi'lun ialah fi'al. Lagi pula wata'u dan bermula ta. Mana? Ta pada kata ra'aitu tu lah. Tu. Kalau ra'a tu fi'lun. Fi'al madi lah. Disebut fi'lun, fi'lun madi. Wata'u fa'ilu. Bahan bermula ta itu fa'ilnya, fa'il bagi apa? Ustaz Azul? Ro'ai. Ro'a. Ro'a. Fa'ilnya, fa'il bagi ro'a. Wa Zaidan, dan bermula lafaz Zaidan. Zaidan mana? Ra'aitu Zaidan tu. Dan bermula lafaz Zaidan tu maf'ulun. Maf'uluhu. Ialah maf'ul baginya bagi lafaz ra'aitu. Kaedah kita wal maf'ulu mansubun. Dan bermula maf'ul itu dinasab dia akan mansub. Dan dinasab akan maf'ul. Bila sebut maf'ul, kalau orang tanya maf'ul apa ustaz? Maf'ul mutlak ke? Maf'ul lil ajli ke? Maf'ul, apabila sebut maf'ul diitlakkan dengan maf'ulun bih. Maklum al-lafzu iza utliqa insarafa ila al-fardil kamili. Al-lafzu bermula lafaz apabila diitlakkan pada lafaz itu dipalingkan kepada sesuatu yang sempurna. Kepada sesuatu perkara yang sempurna. Bila sebut maf'ul, itlaknya iaitu maf'ulun bih. Habis. Lepas tu dia tak bagi tahu lah tu. Nampak dia macam hazaf. Bukan hazaf. Pandai sendiri tu. Dia macam ada lagi tu sebenarnya. Lepas kaedah tu patut dia cakap macam mana? Betul. Dia kena cakap fayakunu Zaidan mansubun bi ra'aitu. Dia kena cakap gitu. Ambil balik ayat tu kan. Tapi kena faham lah. Dia hazaf tu kita faham. Dia takut ingat tu dah faham dah. Bukan ambil ayat betul-betul tu tak. Kita kiaskan. Maksudnya, bila kita dah tahu maf'ul itu nasab, kena buat tafriq dia. Tafriq dia tu mahzuf tu. Yin. Fayakunu Zaidan mansubun bi ra'aitu. Kena tulis gitu. Dia kena tambah situ lah. Kena buat tafriq dah. Tafriq pada kata kaedah tu. Wal maf'ulun bi mal maf'ulu mansubun. Tak kala kita tahu dah maf'ul tu nasab. Seolah-olah tafriq dia fayakunu Zaidan mansubun bi ra'aitu. Dinasabkan akannya tu dengan ra'aitu. Habis itu. Dia dah hazah-hazah itu faham lah. Tu dia. Bawah tu ada. Tengok. Wa in kana yatlubul jarra. Faham lah. Dia tak sebut amil pula. Dan jika adalah ia amil itu sentiasa menuntutlah ia amil itu akan jar. Maksudnya dia berhajat kepada jar. Apabila dia menuntut akan jar, jurra, nescaya dijarkan akan dia. Jurra, nescaya dijarkan akan dia.
Tengok. Dijar tu jorra dijarkan akannya akan barang. Barang mana? Ma ba'dahu, ini ma waqa'a ba'dahu ba'da zalikal amil. Tu dia. Ba'dahu barang akan lafaz yang jatuhlah selepas daripada zalika amil. Tengok contoh. Nahu al-ba'u. Wa misalu zalikal amil. Di situ boleh. Wa misalu zalikal amil at-talibi fil jarri nahu kaulika al-ba'i. Al-ba. Al-ba tu fi nahwi. Hal keadaan al-ba itu fi nahwi pada seumpama perkataan kau fi nahwi kaulika. Malah mana misalnya? Marartu bi Zaidin. Tengok dia buat tafunun fil ibarah. Dia tukar-tukar, dia tak mau bagi sama, takut orang cemu. Ayat dia pusing-pusing. Dia kalau kita sekolah menengah, kalau budak you, soalannya benda tu sama je. Tapi kalau dalam kitab lain. Ulama dia suka buat ayat tu tak mau bagi sama. Dia tak mau orang cemu. Padahal lebih kurang je, tapi dia nak baca. Ba ma ba'dahu nahul ba. Nahu al-ba'u. Fi nahwi marartu. Dia tak sama dengan sebelum ni. Sebelum ni dia kata ma ba'dahu nahu ayat je. Nahul ba ini seumpama seperti lafaz ba. Ba mana? Ba yang hal keadaan ba itu fi nahwi pada seumpama marartu bi Zaidin. Berjalan oleh aku dengan Zaid. Jadi kenapa baca Zaidin tu? Sebab masuk haraf jar. Masuk haraf jar ba tu. Bila masuk haraf jar, maka dia berubah. Ba tu lah dia panggil amil. Tengok. Tafriq pada misal. Fazaidin majrurun bil ba'i. Maka bermula Zaid itu dijarkan akan Zaid itu dengan ba. Dia tak habis sebut lagi tu. Dia hazahkan dua tempat. Bagaimana Ustaz Nuzul? Tolong takdirkan. Apa yang dia buang? Fayakunu Zaidin. Sebelum tu lagi. Sebelum tu. Kan saya kata dah, dia hazahkan dua tempat. Dia tak nak bagi sama tu. Cuba perhati elok-elok. Innahu Fa'innahu dia tak ada fa'innahu dah. Mesti dia tubik kaedah. Kan sebelum ni ada kaedah dua dah. Seperti saya cakap suruh perhati tu. At-ta'ammul fil asya' aslun fi idrakiha kulliha. Apa yang dia hazah tu? Wal majrur majrur dah. Itulah. Wa Zaidun majrur itu ada dah. Nak cakap apa tu? Yen. Bagaimana Yen? Fa'innahu harfun lah. Takkan main tuan saya nak kaedah tak ada. Nak ayat tu kan haraf yang menunjukkan majrur kan? Waktu kita dah ayat tu lah. Fa'innahu harfa jar yatlubu majrurun. Dia tak, itu maklum dah. Itu dah ayat dah atas tu. Lepas habis misal dia mesti ayat kaedah, lepas ayat kaedah lepas tu baru dia ayat tafriq pada kaedah. Tengok atas tu dulu. Dia ayat dulu, nampak tu. Dulu tu dia ayat atas tu tengok dia kata apa.
Dia kata wal maf'ulu mansubun. Lepas tu dia tak ada ayat tafriq. Kalau hak dulu tu rafa' lagi lah. Wal fa'ilu marfu'un. Fayakunu Zaidun. Tu dia suap habis dia suap habis dah dulu. Lepas tu yang misal nasab tu dia ayat. Dia bagi tahu hanya nasab je. Dia bagi tahu kata kaedah je. Lepas tu kita takdir dah tadi. Wal maf'ulu mansubun. Lepas tu fayakunu Zaidan mansubun bi ra'aitu. Tak apa dah. Hak bawah ni kaedah pun tak ada, tafriq pun kaedah pada kaedah pun tak ada. Wal jaru majrurun Wal jaru majrurun. Wal jaru majrurun. Payah. Wal zaidu majrurun Ini lagu lain. Ini parti dulu tu. Ambil. Dia kata dulu wal maf'ulu. Dia sebut maf'ulu. Lepas tu lepas dah ambil maf'ulu, dia kata mansubun. Hak ni pula nak ambil apa? Wal apa? Tengok dia kata apa? Nahu marartu bi Zaidin. Fa Zaidin marjururun. Dia kena kata wal majruru. Yin. Wal majruru. Ustaz Zul. Dah bagi dah clue dah. Bukan wal jaru majrurun Dia bukan nak jar tu, dia nak majrur tu. Tengok sebelum tu. Dia tak sebut wal maf'ulu masubun, dia tak cakap dia tak kata pun yang dulu wa fa'iluhu, dia tak sebut. Dia nak masab, tengok ayat dia. Wal maf'ulu nak dulu wal maf'ulu. Kan wa Zaidan maf'ulu ra'aitu. Kaedah wal maf'ulu mansubun. Bila kita tahu Zaid tu dia majrur, majrur hukum dia apa? Jar. Rafa. Majrur hukum dia? Jarun. Kasrah. Memang tak sebut, kena faham sendiri. Dia bagi bawah, wal majruru. Maksurun. Maksurun. Dan majrur itu dikasrahkan akan dia. Maksurun. Kena mikir panjang tu. Lepas tu saya cakap, kitab ni jangan pandang, kita pandang sebelah mata, tengok dia percakapan dia benda tak sama. Dia mula-mula dia bagi suap semua. Tengok yang rafa' tu. Dia kata wal fa'ilu marfu'un fayakunu Zaidu marfu'un bi ja'a. Tak apa lagi. Ni dia bagi tahu pula dah. Wa Zaidun maf'ulu wal maf'ulu mansubun. Kena takdir lah mari. Kena buat takdir lah siap. Bukan nak lepas gitu je. Nampak tak? Orang bagi tahu dah. Ustaz. Sehari kat hotel tu sana tu depan sedia makanan dah. Okey Ustaz nak ambil makanan lauk ni. Dia tunjuk satu lauk kat kita. Kita pergi hotel, dia tunjuk satu lauk. Okey Ustaz, ni ada kambing golek. Ada contohlah ada kambing golek, nasi ni. Lepas tu dia tunjuk kita dah. Dia tunjuk satu tempat tu je. Dalam masa yang sama, nasi lemak cili api pun ada, sama udang pun ada. Tuan rumah dah tunjuk kita, Ustaz ni kambing golek ni. Okey Ustaz ni saya dah sediakan makan Ustaz. Okey tak apa, terima kasih banyak. Tolong ambil untuk saya. Lepas tu kita nak makan lagi. Dia dah bagi tahu dah ni makan kat hotel ni makan apa makan lah. Tapi dia tunjuk kat kita dulu, ini kambing golek Ustaz, dia bagi kita makan kambing golek. Lepas tu ada lemak cili api sama udang. Cik boleh ambil tak untuk saya? Pandai-pandai ambil sendirilah. Orang nak bagi makan dah, takkan nak suruh ambil lemak cili api pun nak suruh ambil. Sama udang pun nak suruh ambil. Macam tu ke? Nampak Ustaz Azul? Tu ibarat dia begitulah. Nampak tak? Ibarat dia begitu.
Pandai-pandai awak, aku nak makan buah ni, aku nak ambil ni ke macam mana? Kan dia dah tunjuk tadi cara dia macam mana dah. Dia ambil sendiri lah. Macam tu lah. Ni pun dia dah tunjuk tadi dah. Nampak tak, Ain? Ain? Habis. Dia tak ada payah makna, tapi kita nak tu ajar memikir. Dulu saya pun macam tu tak kena. Baba ajar ni macam mana? Satu masalah tu sampai 5 minit, 10 minit ni. Dia suruh kita tunggu jawab, tak dapat jawab. Dia ajar kita cara mikir. Sini. Baik, habis. Tafriq pada misal bila kita kata wal majruru maksurun, kaedah kita fayakunu. Fayakunu apa? Fayakunu Zaidin Zaidin majrurun bil ba'i. Bil ba'i. Dah tahu tu senang. Tu je lah. Ambil itu balik. Habis. Fataghayyurul akhiri. Ataghyiru Ataghyiru. Sini ada ya dua ni. Fataghyiru. Ada dua ya? Ada dua ya. Kita satu ya je. Kalau fataghayyur al-'ilmu wa taghyiru, itu maksud dengan makna mengubah. Dia kena takwil at-taghyir dengan makna at-taghayyur. Dengan makna berubah. Kena takwil. Fataghayyurul akhiri. Fataghayyurul halil akhiri. Maka berubahlah kelakuan akhir itu. Ni kelakuan akhir kalimah itu. Min raf'in. Berubah tu mulai daripada rafa' ila nasbin sehingga nasab. Au jarrin. Ataupun jar. Min raf'in ila nasbin au jarrin. Mulai daripada rafa' kepada nasab dan jar. Ataupun jar. Kata dia huwa. Khabar pada kata taghyir. Huwal i'rabu. Ialah dhamir faslin apa? Ialah al-i'rab. Maka berubah kelakuan akhir kalimah tadi daripada rafa' kepada nasab au jarrin. Dia moleknya tu tak apa nak sedap mana baca. Min rafi' ila nasbin. Daripada rafa'. Min raf'in daripada rafa' kepada nasab. Dia moleknya wa minhu tu. Dia kata tambah gitu. Fataghayyurul akhiri min raf'in minhu maka berubahlah daripada kelakuan akhir itu daripada rafa' kepada nasab. Au jarrin atau pada mana tu? Atau pada nasab. Ataupun daripada rafa' kepada jar. Tu dia. Atau pada nasab. Ataupun rafa' dia berubah kepada jar. Itu kata dia huwal i'rabu. Ialah i'rab. Habis itu. Tu kita buatlah dhamir faslin. Al-i'rab tu jadi khabar. Baik, habis. Wa sababuhu. Sebab apa? Waw tu dipanggil waw isti'naf.
Dia panggil waw isti'naf al-bayani. Waw tu dia panggil waw isti'naf al-bayani. Tengok. Sebab apa boleh kata, sebab apa boleh? Sebab apa boleh berubah masuk amil tu? Sebab apa boleh berubah tu? Sebab apa boleh berubah kelakuan akhir tu? Ni. Wasababuhu. Dan bermula sebabnya sebab at-taghyir. Dengan mana at-taghayyur. Dan bermula sebabnya sebab atau itu ialah khabar dukhulul awamili ila masuk oleh beberapa amil. Sebab itulah dia berubah. Sebab itulah dia berubah. Berubah apa? Sebab dia berubah kelakuan belakang tu lah. Kelakuan dhammah, nasab. Nampak tak? Nampak tak, Azal? Kelakuan belakang tu berubah. Habis itu. Wa qawluhu lafzan au taqdiran. Sampai stesen lah tu. Tengok pada Fathul Majid. Banyak sikit ni. Kemudian kata wa qawluhu lafzan aw taqdiran wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis. Tengok Fathul Majid. Fathul Majid ni payah ni kitab dia. Dia banyak mikir. Ya, kalau kita nak ni ibarat kitab tu, kita membaca kitab Arab ni bukan nak tujuan untuk terjemah. Kita cuma mikir ayat dia kenapa dia jadi pusing gini, kenapa tambah alif lam, kenapa dia bagi nasab. Ni saya ingat pesanan Babel tu. Di pondok tu. Dia kata dia suruh ajar cara mikir tu lagu mana. Bukan suruh ajar cara mikir terjemah tu tak. Dia suruh kita ajar cara mikir tu, tengok ayat satu kalimah tu tengok. Sebab kita buat persoalan sendiri. Tu asal kita buat persoalan sendiri. Kenapa kena tambah alif lam? Kenapa baris depan? Kenapa baris nasab? Kenapa baris kasrah? Kita cuba mikir cara tu. Sebab apa je ni? Sebab apa? Tak, kita mikir sesuatu tu, kita tengok jawapan kita. Kita keluarkan jawapan. Boleh tak kita jawab? Kalau tak jawab tu, macam kata, ni mesti ada kemuskilan. Dia kena buat macam tu. Dia bukan baca kitab tu nak terjemah. Bukan gitu nak. Bukan tu nak gitu. Dia kitab Arab tu, dia kena mikir sampai cara tu. Ni saya ingat dulu, Babel, dia bagi tahu itu. Dia kata, kita buat tu, tengok, mikir, buat apa jadi ni? Buat apa jadi ni? Tu pun mantik tu, mantik. Nanti akan datang mantik, kita boleh tahu apa tujuan mantik ni, sebab ni lah. Kita fikir, kenapa main datang dengan waw sababuhu tadi? Kenapa ada domain macam ni? Domain ni nak rujuk isi nakirah ke isi makrifah? Kena fikir habis, kena mikir habis. Satu kena fikir satu. So apa kena isu kenapa tak boleh isi nakirah? Dia mikir sesuatu. Kita fikir sesuatu tu sambil-sambil kita duk fikir apa saja ni. Lepas tu jawapan dia kita cuba keluar. Rupanya bila nak idafat, dia mesti nak idafat dengan isi makrifah. Dia datang dah. Dia kena fikir tu. Kenapa Musa ni tadi dia mula datang dengan tu? Tiba-tiba yang bawah ni dia tak datang dengan hukum tu. Sebab apa? Dia tak datang dengan kaedah. Kenapa dia tak datang dengan tafriq? Bapak kita fikir. Dalam keadaan kita pun, dekat dunia ni kita nampak dah. Kita boleh fikir sendiri dah. Nampak apa fikir sendiri macam mana? Tengok. Saat tadi tuan rumah tunjuk aku makanan kambing je. Dengan nasi je. Padahal makanan lain ada, kenapa dia tak tunjuk sekali? Ke dia tak bagi makan? Bukan tak bagi makan. Jangan salah faham. Dia ajar, itu ilmu dunia kita nak mikir apa? Tadi tuan rumah tu ajak aku makan kambing je kot. Makan ada kambing ni. Ada lauk ni. Dia tak sebut habis pun. Dia jemput aku bagi makan kambing je kot. Tepak. Orang tak mikir panjang. Nampak tak? Dia dah maklum dah, dia ajak termakan dah. Dia masuk dalam tu dah. Dia tunjuk kita kambing.
Habis tu makanan cili padi ke, makanan masak apa sama udang, kena pergi ambil sendiri lah. Takkan kata, seorang tolong ambil saya untuk sama udang boleh. Jenuh lah kawan tu nak pergi ambil pula. Nampak tak sana? Tu dia. Cara. Cara. Baik, soal apa, Zat? Surah 4 Empat, lagi baris. 17 dari bawah. Wazalika. Wa dzalika nahwa qaulika. Baca. Ustaz dah baca semalam? Baca dah? Dah baca dah malam. Apa ada? Nanti tak? Nanti nak tengok. Ya. Jika Faiza tasawwar tu kan. Baik itu lah, sampai akhir sekali zat Zaid ala zati Zaidin. Tak, kita baca mana ini? Wazalika nahu wa dzalika nahwa qaulika. Okey. Minta Ustaz Nuzul baca. Baca sekali lagi Baca dah sekali lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa nafa'na bihi bi 'ulumi fi darain amin wa rabbal alamin. Wa dzalika nahwu qaulika Zaidun qa'imun fa Zaidun mahkumun alaih wal qiyamu mahkum bih. Hukmu huwa isnadul qiyami ila Zaidin fa idza tasawwar dzata Zaidin wa tasawwarta ma'nal qiyami sahha laka hina idzin an tahkuma bil qiyami ala dzati Zaidin. Sambung. Sambung. Fala tahkumu ala syai'i bi annahu wajibun aw mustahilun aw jaizun hatta ta'rifu ma'na Hatta ta'rifah. hatta ta'rifa Sebab waktu hatta nahu ay haqiqati kulli minal wajibi wal tafsir pada makna. Tafsir pada kata maknahu tu. Hakikatan. Hakikatan Hakikata kulli. Ay haqiqata kulli minal wajibi wal mustahili wal jaizi. Okey, dah cukup. Jadi nak cerita apa ni? Kita ulang sikit. Walamma kana kullu minal wajibi wal mustahili. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Walamma kana, kita baca sekali lalu yang lepas. Dan tatkala adalah tiap-tiap daripada perkara yang wajib dan perkara yang mustahil dan perkara yang harus itu mutawakkifan ala ta'rifi, terhentilah ia daripada tiap-tiap perkara yang wajib, yang mustahil itu dan harus itu di atas ta'rif. Ta'rif itu kita dah bahas malam. Allazi yubayyinul mu'arrafa wa yumayyizuhu an ghairihi. Tatkala tu, bila kita dah mengetahui, sebab apa boleh kata terhenti di atas ta'rif? Sebab apa boleh kata tiap-tiap daripada perkara yang wajib, mustahil dan harus itu terhenti di atas perkara yang wajib? Sebab apa? Li'anna al-hukma bi syai'i aw alaihi ala syai'i far'un an tasawwurihi. Itu kaedah. Baik. Kemudian dengan kaedah itu tengok wazalika. Yani wa misalu zalika. Dia nak menyatakan misal pada kata kaedah al-hukmu ala syai'. Hukum dengan sesuatu ataupun di atas sesuatu itu far'un, ini mutafarri'un an tasawwurihi. Tercabanglah daripada mengenal akan dia, akan sesuatu itu.
Jadi kita nak hukum atas satu tu, mestilah kita kena mengetahui lawan dia ataupun cabangan dia. Baik. Dalam mana misalnya? Wazalika ini wa misalu zalika. Dan bermula misal bagi demikian itu. Nahu qaulika. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Kalau orang bagi mantik, Zaidun tu dia panggil maudhu'. Qa'imun tu dia panggil mahmul. Kalau orang mengaji ilmu balaghah dia panggil Zaidun tu dia panggil apa Yin? Musna'ilah. Musnad ilaih. Qa'imun tu dia panggil musnad. Sebab dia jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyat, musnad dan musnad ilaih. Tengok ni. Fa Zaidun. Ni dah panggil kaedah ni. Kaedah kuliah. Maka bermelafaz Zaidun itu mahkumun alaih. Dihukumkan di atasnya, di atas Zaid. Dia panggil mahkumun alaih, istilah dia. Jadi Zaid itu dia panggil mahkumun alaih. Sesuatu tu yang menghukum ke atas dia. Dia tu menghukum ke atas sesuatu. Istilah dia. Mahkumun alaih. Wal qiyamu mahkumun bih. Dan bermula qiyam. Apa? Qiyam yang kita faham daripada qa'imun. Qiyam yang kita faham daripada qa'imun tadi tu, dia panggil mahkumun bih. Dihukumkan dengan Zaid. Ni nak tasawur. Wal hukmu huwa isnadul qiyami ila Zaidin. Ini nak tasawur. Nak bagi rupa. Bermula hukum itu ialah isnadul qiyami ila Zaidin. Disandarkan akan berdiri itu kepada Zaid. Itu tasawur. Itu nak bagi gambaran. Kita kata Zaidun qa'imun tu nak gambarannya, kita subutul qiyam. Kalau dalam mantik selalu sama gitu. Dia kata ni isnadul qiyam, samalah. Subutul qiyam ila Zaidin. Mensandarkan, menetapkan berdiri itu kepada Zaid. Fa'iza tafri'. Fa'iza tasawwarta zata Zaidin. Wa tasawwarta makna qiyam. Sahhalaka hina izin an tahkuma bil qiyami ala zati Zaidin. Maka apabila mengenal, apabila menggambar oleh engkau, faiza tasawwarta, apabila mentaswirkan, taswir ni maksudnya gambaran, tasawwarta, apabila menggambarlah oleh engkau akan zata Zaidin, yakni diri bagi Zaid. Zata Zaidin ai zatan musamman bi Zaidin. Takdir lagi tu. Ai zatan musamman bi Zaidin. Zat yang dinamakan dengan Zaid. Zat yang dinamakan Zaid. Zaid tu dipanggil az-zatu al-musyakhasah. Zat bagi seseorang. Ni masuk mantik dah. Tak apa, sebab tu saya nak baca mantik tu. Bukan kes apa, kes mengaji tauhid. Kalau mengaji tauhid tak ada mantik, habis lalu dah. Kata Tok Guru kata, bagi tahulah kata orang tu alim tauhid betul-betul. Tapi tak ada mantik. Tak jadi juga. Dia mantik ni kena ada. Mantik ni nak mengkejakkan ilmu tauhid. Begitu juga makulat. Dia nak makulat nak mengkejakkan ilmu tauhid juga. Dia kalau dua tu tak ada, tauhid kita tak kemah mana. Dia tak jadi kemah. Orang nak tipu kita boleh. Dia sebab kalau tauhid, kalau semata tauhid, kita pegang tauhid tapi tak ngaji mantik.
Dia memang orang nak tipu kita ataupun orang nak apa nak berbolak-balik hati kita tu boleh mudah lah. Walaupun kata aku tauhid kuat tak ngaji mati tak apa. Aku hebat dah. Jangan. Jangan cakap. Kena ada orang-orang yang bijak pandai ni main debat dengan kita. Selak selalu dah. Selak selalu dah. Jangan Ini mantik tu penting. Sebab tu kita nak baca mantik tu. Harap mantik semua ni minggu ni ada lah. Minggu depan kita nak baca dah. Harap minggu ni semua sampai lah kitab. Tolong bagi tahu dalam grup siapa yang dah sampai kitab tu, tolong bagi tahu sebab nanti kita nak tahu berapa orang dah sampai dah kitab. Baik. Tengok. Jadi apabila menggambarkan oleh engkau zata zaidin, ini zatan musamman bi zaidin. Zat yang bernama dengan Zaid. Menggambarkan oleh engkau akan zat, akan diri yang dinamakan dengan Zaid tadi. Satu. Wa tasawwarta. Tasawwur ni kita tulis kenal lah senang. Gambar tu nampak payah pula. Apabila mengenallah oleh engkau akan satu zat, akan satu diri yang dinamakan dengan Zaid. Wa tasawwarta atau pada kata iza. Dan mengenallah oleh engkau akan makna qiyam. Qiyam ni apa? Makna qiyam. Bila sebut qiyam tu apa kita faham? Orang Kelantan dengan orang Petani panggil duk caca. Berdiri duk caca. Apa? Bukan berdiri caca. Duk berdiri tegak tu. Dia panggil al-intisab. Dia panggil al-qiyam tu dengan mana? Intisab. Diri macam ni. Atau berdiri macam ni. Ni makulat ni. Ni makulat lah. Intisab. Macam ni. Berdiri. Dia tegak tu. Berdiri. Diri tu panggil intisab. Apabila kita kenal kata berdiri tu lagu mana? Kepala duduk atas, kaki duduk bawah. Ni makulat. Makulat apa Yen? Dengar je Yen. Kepala duduk atas, kaki duduk bawah. Yen. Siap. Dia tak muzakarah makulat. Kotes saja ni. Siap. Intisab tak sedang ke intisab? Biasa ngaji makulat dah Kena ulang alik jawabnya ni. Makulat apa Rin? Intisab. Bahar dah. Ustaz Nuzul tak nampak lagi hak tu. Kita tanya Yen seorang ngaji dah. Nak ngaji sangat. Tak boleh ngaji sangat tanya. Masuk makulat ni. Dia masuk makulat serta mantik tadi lepas tu tasawuf. Dia nak kuat ilmu tauhid ni kena ngaji dua ilmu ni. Makulat kena kuat. Satu lagi mantik kena kuat. Kalau dua tu dah boleh pegang, baru ngaji ilmu falsafah. Apa Yen? Nak jawab apa? Ingatlah. Makulat kef tak? Bukan apa? Makulat kef. Kaif apa? Kaif. Kaif apa? Kaif? Dia ada kaif dia banyak. Kaif mas ustaz ke kaif apa? Tu tak bagi. Tak apa. Hutang tu. Semua nak suak lah. Hutang tu. Esok membayar kat aku. Hutang tu. Dia kata nak intisab dia bila qiyam tu kita nampak halu dah. Bila sebut qiyam tu makulat apa dah? Dia kalau qiyam ni tak tahu makulat apa dah. Tak apa. Wa tasawwarta makna al-qiyam. Yang panggil berdiri betul tu lah. Berdiri betul tu. Tu makna qiyam tu. Kepala duduk atas, kaki duduk bawah. Tengok. Jawab Izzah. Sahhalaka hina izin. Sahlah bagi engkau. Ka ayyuhal mukhatab. Betul lah bagi engkau. Sahlah bagi engkau ayyuhal mukhatab. Hina izin pada ketika itu. Pada ketika apa ni? Mana? Hina iz tasawwarta.
Hina iz tasawwarta. Pada ketika hina iz, dia hina iz kena hijau macam ni. Bukan dia terus sambung, yin. Ha, ya, nun. Lepas tu cerai kan. Iz tasawwarta. Bila kata hina izin, lepas tu Tok Guru dia, semua dia terjemah. Hina iz tasawwarta. Nampak ya? Sebab iz masuk dengan fi'il. Bukan kena. Hina iz taswir, tak kena tu. Hina iz tasawwarta. Lepas tu tasawwarta, ambil depan tu. Hina iz tasawwarta zata zaidi. Kita ambil pendek je lah. Hina iz tasawwarta. Apa takat tu tak apa dah. Tu dia. Habis itu. Nampak ya? Hina iz tu dia kena berceraikan tu. Jangan. Dulu kita pun mengaji, kita hina iz. Lepas tu Tok Guru sebut hina izin, hina iz. Bagaimana hina iz? Nak tulis balik ke? Jadi kita tak tahu. Dia kena ceraikan. Ha ya nu. Lepas tu ceraikan alif hamzah zal. Lepas tu tasawwarta. Nampak ya? Dia kena ceraikan. Tu banyak. Yelah kita kena jaga domain jugalah. Pada ketika itu, pada ketika apa kalau tanya? Yang ni sahlah bagi engkau tu pada ketika itu. Ini pada ketika engkau mengenal akan zat bagi Zaid tadi. Dan pada ketika engkau mengenal akan makna qiyam tadi tu. Sah apa? Fa'il. Apa tu? Takwil masdar fa'il pada kata sah. Antahkuma bil qiyami ala zati Zaidin. Bahawasa menghukumlah oleh engkau. Antahkuma, tulis itu. Ai. Antusnidal qiyami ila Zaidin. Ai antusnida ilal qiyami. Ai antusnidal qiyami ila Zaidin. Tulis itu. Oleh bahawasa mensandarkanlah oleh engkau bil qiyami ala zati Zaidin. Dengan berdiri itu, mensandar tu ala zati Zaidin, di atas zat bagi Zaid. Zat tu ini zatan musamman bi Zaidin. Zat yang dinamakan dengan Zaid. Tu dia. Ala zati Zaidin ini ala zatin musamma bi Zaidin. Tu dia. Habis itu. Tafriq pada kata ilat. Tu. Tafriq pada kata kaedah. Fala tahkumu. Baik, jawab lama tak ada lagi tu. Jawab lama tak ada lagi tu, Yin. Perhati tu. Lama tak ada lagi tu. Lama terlupa. Mana jawab lama tak ada lagi. Tafriq pada kata ilat tadi. Tafriq pada kaedah tadi. Fala tahkumu ala syai'i. Maka tidak dihukumkan dengan. Maka tidak menghukumlah oleh engkau. Ala syai'i, di atas sesuatu. Malah mana dengan sesuatu tu? Taswir pada sesuatu syai'. Wa zalika syai' musawwarun bi annahu. Maka tidak menghukumlah oleh engkau di atas sesuatu itu dengan bahawasanya syai' itu wajibun. Sesuatu itu ialah wajib. Au mustahilun. Au jaizun. Hatta ta'rifa maknahu. Sehingga mengetahui oleh kau akan maknanya. Makna bagi wajib. Maknahu ay makna mazkur. Makna mazkur. Ataupun maknahu makna ma zukira minal wajibi wal mustahili awil mustahil awil jaizi. Situ. Ni nak tafsir mana? Apa maksud makna kata wajib tu? Ay haqiqata kullin. Yang ini akan diri yang sebenar bagi tiap-tiap daripada wajib. Kullin minal wajibi wal mustahili wal jaizi. Itu dia. Habis itu. Jadi hakikat diri yang sebenar daripada tiap-tiap daripada wajib, perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Habis itu. Lama tadi tu. Ni jawab bagi lama. Bada'tu bi ta'rifiha. Bada'tu.
Tak terkala adalah tiap-tiap daripada wajib. Ini jawab lama Yang atas tu. Tak terkala adalah tiap-tiap daripada perkara yang wajib dan perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Itu terhenti di atas takrif. Badak tu. Nescaya memulailah oleh aku. Nescaya memulailah oleh aku. Memulai itu bita'rifiha. Dengan takrif akan dia. Dengan mentakrifkan akan dia. Apa dia? Ai. Nak takrif pada kata domir Hazihis salasata. Tak kena. Hazihis salasati. Mentakrifkan akan ini. Akan ini 3. Apa? Hazihis salasah. Minal wajibi wal mustahil. Awil mustahil awil jaizi. Tak kala badak tu, fakultu. Atau pada kata badak tu. Fatu atau mana? Fakultu, maka berkatalah oleh aku. Atau apa? Makuluka pada kata kultu. Falwajibu. Maka bermula lafaz wajib itu. Huwaladzi la yumkinu adamuhu. Dia nak takrif wajib dah. Nak takrif wajib dah ni. Maka bermula wajib itu. Wajib apa ni? Ustaz Nuzul, wajib apa ni? Wajib Allah Ta'ala. Wajib Allah Ta'ala. Wajib apa ni, Yin? Yin, nanti tak. Wajib apa ni, Ustaz Nuzul? Dia tak sebut apa pun. Kita maklum dah, kita nak kenal Allah Ta'ala wajib apa. Nanti saya nak tanya. Saya nak tanya tu. Apa tu? Haji Yaakob. Nak kenal Allah Ta'ala wajib apa, Haji Yaakob? Kak ini nak mengenal Allah Ta'ala wajib apa? Wajib pada akal. Pada akal. Wajib pada akal. Sebab tu kena tambah. Fal wajibu ai aklan. Tauhid tu kena ingat tu. Sebab wajib mengenal Allah wajib pada akal. Sebab tu kata wajib ni kata fal wajibu. Wajib apa? Ini al wajibu ai aklan. Wajib pada akal. Ni tauhid ni. Saya tauhid nak tanya geng-geng yang mengaji saya tauhid. Ada ni banyak. Apa tu? Hajar Rohana, Abu semua tu. Standby lepas ni tauhid nak kena tanya ni. Tanya Kak Aini, Kak Lik semua saya nak tanya belaka tu. Bab tauhid. Bab nahu ni kita bagi geng-geng ni. Wajib pada akal. Jangan terlupa. Fal wajibu ai aklan huwallazi la yumkinu adamuhu. Nampak tak? Dia tak sama takrif dengan dia tak sama dengan takrif bagi Matan Sanusi. Kalau al-wajibu dalam Matan Sanusi lagu mana? Al-wajibu dia kata apa? Fal wajibu ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Perkara yang kita tak dapat pada akal kita, yang tak terlintas pada akal kita akan ketiadaannya. Ni takrif dia lain sikit. Tapi lebih kurang maksud dia. Tengok ni wajib, tengok. Fal wajibu, siapa dah belajar tauhid tu dia tahu dah ni, dah nampak dah ni. Fal wajibu, maka bermula perkara yang wajib itu ini pada akal, ai aklan. Huwa allazi la yumkinu adamuhu. Tengok. Ialah yang tidak dapat. Huwa tu apa? Lazi tu dia mesti kena ada mausuh dia tu. Amin. Nak buat lagu mana? Kita ngaji pun tak ada tu. Kena tagih mari tu. Huwa tu wajib lah Ustaz. Ya? Huwa tu pada wajib lah Ustaz. Ya betul. Kan? Huwa tu pada wajib. Betul. Tapi boleh rujuk domain dah tu. Rujuk domain tu cantik lah. Alhamdulillah. Baik, dia gini. Huwa tu ini al-wajib al-lazi. Nampak?
Jadi al-wajib itu yang tidak. Wajib yang tidak mungkin oleh ketiadaannya. Apa tidak mungkin? Tulis. La yumkinu ini. Yang tidak boleh jadi. Tulis itu. La yumkinu. Ini yang tidak boleh jadi ketiadaannya. Benda-benda wajib ni, perkara itu tak boleh jadi benda, tak boleh jadi kata ketiadaan benda tu. Contoh kita kata apa? Sifat kidam. Sifat kidam tu kita panggil perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Apa maksud perkara yang wajib? Kita menjawab. Tak boleh jadi kata tak ada sifat kidam itu. Kita jawab itu. Tak boleh jadi kata sifat kidam tu tak ada. Mesti kena ada. Ni senang sikit ni. Nampak sikit ni. Nampak? Ni pegang ni. Tarik ni. Dia kata, al-wajibu huwallazi la yumkinu adamuhu. Ialah wajib itu yang tidak boleh jadi akan ketiadaannya. Mesti kena ada. Tak boleh jadi kata tak ada benda tu. Mesti kena ada. Tak boleh jadi kata sifat kidam tu tak ada pada Allah Ta'ala. Tak. Mesti kena ada. Tak boleh jadi. Itu panggil wajib pada akal. Nampak lagi? Ustaz Uzun nampak? Tu ni baik. Wal muradu. Tengok. Dia nak bahas. Wal muradu. Syair bawah tu sedap tu. Syair ke apa tu Syair pun ada, hadis pun ada bawah tu. Tengok. Wal muradu bi'adamil wajibi. Dan bermula dikehendaki dengan adam. Dengan ketiadaan wajib. Wal muradu Ya. Wal muradu ra bukan zai kan? Ra bukan zal. Zal kenapa tak? Sini ada titik. Ada titik. Tak kena tu. Betul dok baca tadi pun benda ni tak faham. Bukan wal muzadu Wal muradu. Kitab lagu mana? Kitab orang lain. Ada zai ke ra? Orang lain. Yin. Kitab lagu mana Yin? Ada titik tu. Ada titik? Bukan wal muzadu, bukan kata dan ditambahkan dengan adam bagi wajib itu. Tak kena tu. Wal muradu bi'adamil wajibi. Dan bermula dikehendaki dengan ketiadaan wajib tu. Apa dia? Huwa nafyuhu. Ialah ternafi. Nafyuhu dengan mana intifa'uhu. Tulis itu. Huwa nafyuhu. Ialah ternafinya. Ternafi wajib. Lal adamul. Atau pada kata nafyuhu. Al-adamu al-muqabilu lil wujud. Tidak adalah adam itu, ketiadaan itu yang lawan bagi wujud. Apa dia nak cerita? Dia nak tafsir wal muradu bi adamil wajib. Bila sebut kata adam wajib, ketiadaan wajib tu, yang kita faham itulah. Dia kata adamu wajib lah asalnya. Adamu tu rujuk pada al-lazi tapi dengan mana wajib. Kemudian dia nak hurai. Apa maksud kata ketiadaan wajib? Nampak tak Yin? Dia nak tafsir pada kata adamu wal muradu bi adamil wajib. Adamu tu adamul wajib lah Yin. Nampak? Bermula dikehendaki dengan adam wajib tu. Ketiadaan wajib. Apa maksud ketiadaan wajib? Iaitu huwa nafyuhu. Ialah ternafinya. Ternafi wajib. Maksudnya wajib-wajib itu ialah perkara yang tidak boleh jadi ketiadaannya. Tidak boleh jadi ternafinya. Bukan kata lal adamul al-muqabilu lil wujud. Tidak ketiadaan yang membetuli bagi wujud.
Apa benda tu ni bagi wujud? Yang ni yang lawan. Muqabil tu mana lawan? Bukanlah ketiadaan yang berlawanan dengan wujud. Apa lawan bagi sifat wujud apa dia? Apa dia? Adam. Adam lah, tak ada. Bukan kata Allah Ta'ala tu tak ada. Tapi nak cerita kata Allah Ta'ala tu dengan mana? Dengan mana kata tidak boleh jadi ketiadaannya. Dia sebab ada jumpa nafi, dua nafi tu. Ustaz Nuzul. Tengok La yumkinu adamu. Ini saya sebut ni dekat jemaah saya ni. Apabila dia berjumpa dua nafi. Apa maksud dia? Tu Kak Lip. Bila jumpa dua nafi. Negatif, positif, Ya, Ustaz. betul. Betul. Tepat sekali. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Saya bilang lagi. Nafyun. Istihalah. Nah, panggil apa? Nafyun li nafyin isbat. Negatif jumpa negatif jadi isbat. Tengok La tu satu. Nafi. La yumkinu adamuhu. Adam tu dua nafi dah. Baik, kalau kita buang macam mana? La. Tengok. Al-wajibu wa yumkinu. Kalau kita buat nafi-nafi, didapatkan la. Asalnya gini. Huwallazi yumkinuhu. Didapatkan wajib. Sebab la tu tengok. Sebab tu dia kata lal adamul muqabilu. Tidak. Yang melawani bagi wujud. Bila ada tidak dua tu, maksudnya kita faham sini, kaedah kita nafyun li nafyin isbat. Satu dia kata di sini nampak tak? Allazi la yumkinu adamuhu. Yang tidak boleh jadi ketiadaan. Tak boleh jadi. Tak. Satu. Adamuhu. Maksudnya isbat kata Allah Ta'ala tu wajib lah. Ada. Tu aja dia. Itu dia. Allazi la yumkinu adamu. Lal adamu. Tidak. Tidak ini tak. Ataf. La tu ataf. Al-adamul muqabilu. Tidak ada yang lawan bagi wujud. Apa yang lawan bagi wujud? Iaitu sifat tak ada itulah. Ketiadaan Allah Ta'ala itulah. Bukan maksud kata ketiadaan Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Dia nak cerita kata Allah Ta'ala tu wajib tu. Yang ni perkara yang tidak boleh jadi akan ketiadaannya. Maksudnya mesti kena jadi. Itu kita faham. Mesti kena ada. Bila sebut mesti kena ada, kita buang kata dua nafi tadi. Bila nafi jumpa nafi jadi isbat. Nafyun li nafyin isbat. Habis. Kaqauli ba'dihim at-tashakki minal aqdari min adami ridha anil mukhtari. Ni perkataan syair pula dah. Wa kaqauli Hasan madahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min baril khafif. Rubba ilmin adha'ahu adamul ma li wajah li atta alaihi na'im. Ini syair. Esok kita tengok syair esok macam mana. Syair ni sedap ni. Ada dua syair esok. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Ya, ya. Haji Tirmizi. Saya rasa lah. Baba ada kelas ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Atas maksud? Muka surat 22. Baris yang ke? Baris yang ketiga daripada bawah. Minta ajar Rohana tolong baca ya. Ustaz, saya tak ada kitab. Oh, tak ada kitab. Tak je.
Oh, okey, baik. Minta Kak Lip tu baca, Kak Lip. Mana tak muka 22 ke? Ah, Dah betul, baca. betul. Betul. 22 dah baca semalam kan? Baris ketiga daripada bawah tak habis lagi tu. Tak habis lagi. Betul. Wamat mumun. Ah, Muhammad Mumun. Wamat mumun fi jam'i muzakkaril ghaibi wasakinun fil bawaqi indat salihi bin nuni watta'i min jami'il abwabi. Baca lagi. Wal harfu al-awwalu. Sambung. Sambung. والحرف أول منه مفتوح من جميع الأبواب إلا من الأبواب الخماسية والسداسية التي في أولها همزة فإنها همزة وصل وهمزة الوصل تسقط في الابتداء وتسقط في الدرج. Okey, cukup. وهمزة الوصل Cukup dah, boleh. Okey, baik. Okay. Wa madmumun fil jam'il muzakkari al-ghaibi. Atau pada mana tu? Mamniun. Nanti saya. Mamniun. Mamniun Kena Mamniun ala mana? Mamniun al-fathi fil wahidi wat tathniyati. Atas tu ya. Fal harful akhiru minhu minal madil ma'rufi madmumun. Dia panggil tafannu fil ibarah. Sepatutnya dia kena kata mabniyun ala dhammi. Sanzul. Sepatutnya macam tu lah. Mabni ala dhammi tapi dia kata madmumun. Ni kata Imam Hanifah. Kalau nak jadi orang cerdik mesti kalau mazhab ni bukan biasa-biasa. Nampak dia tukar ibarat. Nampak? Dia tukar cakapannya. Sepatutnya dia kena cakap fal harful akhiru minhum mabniyun ala dhammi, tiba-tiba dia bawa dengan madmumun. Dia panggil tafannu fil ibarah. Ni mazhab Hanafi. Kita serah pada Ustaz Turun dulu cari kat tadi tu, mana ni? Dia kata DBA. Dan maka bermula haraf akhir itu hal keadaannya tu minal madil ma'rufi. Itu tu madmumun. Didomahkan. Dia akan huruf akhir itu fil jam'il muzakkari. Didomahkan pada jamak muzakkar. Muzakkar mana? Al-ghaibi. Jamak muzakkar ghaib. Apa Zat? Jamak muzakkar ghaib Zat? Dia kata domahkan pada jamak muzakkar ghaib. Lagu mana? Kalau kita ambil doraba tu, lagu mana? Dorobu. Dot, roba, waw, alif. Dorobu. Dia tak tulis misal tu. Imam apa? Apa tu? Imam Hanifah dia tak tulis misal pun, tak tulis contoh. Tapi kena faham lah. Habis itu. Wasakinun. Atau pada kata mabni al-fathi lagi. Ni pun tafannu fi ibarah kan Ustaz? Aduh. Dan bermula arah akhir itu minhu mabniyun ataupun minhu sakinun. Sakin ilat. Sakin ni mana? Mengapa terjemah? Mematikan ia kan? Mati. Sakinlah ia. Dia asalnya sakinun asalnya mabniun ala sukun Zat. Asalnya gitu Zat. Fal harfu
al-akhiru minhu mabniyun ala sukun. Tapi dia kata sakinun saja. Imam Abu Hanifah ni orang hebat. Tengok penulisan orang dulu. Semua dia tukar-tukar ibarat. Orang dulu tu kita Allah hebat-hebat. Ni karangan Imam Abu Hanifah Ajar Rohana. Kitab ni karangan Imam Abu Hanifah. Lama dah kita ngaji kitab ni. Dibinakan di atas sukun. Dibinakan ia haraf akhir tu di atas sukun. Fil bawaqi inda ittisalihi bin nuni wa ta'i min jami'il abwabi. Dibinakan sukun tu pada yang tinggal lagi. Pada yang tinggal lagi inda ittisalihi. Di sisi berhubung oleh madhi. Ittisal itu berhubung. Di sisi berhubung olehnya oleh fi'il madhi. Berhubung tu bin nuni dengan huruf nun. Nun apa ni? Tulis itu. Nun apa sini? Nun apa ni? Disebut berhubung. Nun apa? Mu'annas Mana apa? Mu'annas apa? Mu'annas ghaib. Makna apa? Mu'annas ghaib pula. Ada. Salah. Apa? Nun niswah ke Ustaz? Dia nun muannas al-mukhatabah. Oh. Nun muannas al-mukhatabah. Macam mana nun muannas mukhatabah? Tazul. Misal dia kalau dorot. Bagusnya. Yin. Darabtuna. 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 Mu'annas. Makna mukhatabah. Mukhatabah. Zarabat. Ustaz, zarabat. Darabat itu makna ghaib. Darabhunna. Zarabna. Darabat. Darabhunna. Nak tafsir dulu. Darabat. Apa dia? Darabna. Banyak. Binun wa ta'i, tak habis lagi tu. Berhubung dengan nun tak. Min jami'il abwabi. Daripada sekalian bab-bab. Tengok. Tadribu. Darabat. Darabu, darabat. Darabata. Darabtuma, darabta. Nanti ya. Darabu. Darabu. Darabat, darabata. Darabna. Darabta, darabtuma, darabtum. Darabti. Darabtunna. Dia berhubung fi'il madhi itu dengan nun mu'annas mukhatabah. Bila mu'annas mukhatabah ya. Darabti mukhatabah. Darabta, darabtuma, darabtum, darabti. Darabti itu makna mukhatabah. Nampak tak? Sebab kan fi'il ni kan fi'il ni. Berhubung olehnya oleh fi'il madhi dengan nun. Satu. Wata'i. Lagilah berhubung tu dengan ta. Ta mana? Hal keadaan ta itu min jami'il abwabi. Tulis. Jami'il abwab tulis. Sawa'un kana. Sawa'un kana al-madi sulasiyan atau ruba'iyan. Sawa'un kana al-madi sulasiyan atau ruba'iyan atau mazidan. Atau alaihima ala sulasi mazid. Tengok. Ini bagi nun mu'annas mukhatabah. Dan ta dia bersekalian bab. Apa ta mana?
Tak mana? Tengok dia tak bagi contoh. Jangan salahkan Imam apa? Imam Hanifah. Kenapa dia tak bagi contoh, Ustaz? Susah je ni. Imam Hanifah ni kan, dia penulisan dia lain sikit dari orang. Kalau tak ada orang, tak boleh lah jadi kepala mazhab. Kepala mazhab lebih hebat lah. Kata Ustaz kepala mazhab ni hebat dari menteri. Oh, lebih dia lagi. Lebih dia banyak lagi. Jadi tak situ tu contoh apa? Wata'i. Dia panggil ta apa? Contoh ni. Dorabta. Ta. Dorabti, dorabtuma, dorabtuna. Nampak tak? Dia ta. Dia jamil tu khatab. Bin nun ni, nun mu'annas mukhatabah. Wata'i, ta pun daripada sekalian semua bab. Jadi kena ingat, nun dengan ta tu daripada sekalian bab. Nun ni wata'i min jami'il abwabi. Jadi min jami'il abwab tu bukan pada ta dia, pada nun juga. Habis itu. Wa harful awwalu. Dan bermula haraf yang pertama. Ustaz tak faham, ulang lagi dia. Ulang balik dia gini. Tak faham. Dia kata wasakinun fil bawaki 'inda tusalihi. Dan ni masalah apa? Ni masalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu dibinakan di atas sukun. Di atas sukun tu pada yang tinggal lagi. Okey. Bina di atas sukun contoh apa? Kita kata darabta, nampak tak? Binakan di atas sukun pada huruf yang akhir. Darabat. Ni minta maaf, saya silap tadi. Huruf akhir tu pada yang tinggal lagi di sisi berhubung fi'il madhi dengan nun. Dengan nun dan ta. Maksudnya huruf akhir itu dihubungkan dengan nun dan ta, tapi pada sukun. Pada sukun. Baik, kita tengok. Dia tak nampak ni. Misal nampak. Tengok, kita tengok. Doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Ada lagi tak yang sukun belakang? Amadi. Yang kita jumpa tu. Di sini kau Ustaz, boleh saya bagi faham. Kita bagi faham. Macam mana? Dia kata sakin kan pada baki-baki. Sakin pada baki-baki kan. Baki-baki. Baki tu lah. Pada baki-baki. Sirah kan. Maksudnya, selain daripada muzakkar semua, selain muzakkar, selain daripada mu'annas. Dorobata bukan, doroba bukan. Yelah, maksud dia orang kena faham dalam kalimah tu. Saya pun tadi pening kan, rupanya dalam kalimah tu yang mati. Doroba tu yang mati. Doroba alif tu bukan? Bukan doroba tu yang muzakkaran tu. Bukan. Contoh kita ambil doroba tu, dorobna, ba tu yang mati, kan bersambung. Dia bersambung. Ba tu sambung dengan nun, ba tu yang mati. Dorob, dia sekalian tu maksudnya selain daripada doroba, dorobata dengan dorobu. Iyalah. Selain bertiga tu, semua dia panggil mati. Huruf akhir tu mati. Maka bukan huruf akhir tu kalimah dia lah. Bukan kata na tu bukan. Contoh gini. Kita tengok tafsir dulu. Kita kata dia berhubung fi'il mati dengan ta. Okey. Contoh kita kata darabtu, darabta, darabtuma. Tu dia belakang dah. Darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Itu semua masuk. Tu baki, dia panggil baki. Itu dia panggil baki sekalian. Sekalian tu semua dan juga sekalian semua bab apa? Bab ni kena tulis. Fi'il sulasi mujarrad, fi'il ruba'i mujarrad.
Dan fi'il sulasi mazid dan fi'il rubai mazid. Sama juga. Nampak kat ini? Bawah tu dia tulis tu. Bawah tu ditafsirkan lagi tu sebenarnya. Kalau tak bukan, kita orang punya kitab, bawah ni dia ada macam hasyiah. Bawah tu dia dah tulis ya. Dia kata apa? Min jami'il abwabi ay sawa'an kana thulathiyan aw rubaiyan aw mazidan alaihima. Dah tulis ya? Oh, saya tak ada. Tak. Yang ni hasyiah. Dia bawah tu macam ada hasyiah. Oh. Dah tulis ya. Badan kira ringan dah. Oh. Baik, Kak ini faham ni. Maksudnya selain daripada yang dulu, tengok selain daripada apa kita kata doroba. Fathah pada mufrad muzakkar. Yang dulu tu. Huruf akhir ni. Dia huruf akhir apa? Kena tahu dulu. Huruf akhir tu apa? Huruf akhir tu kita dah baca dah. Lam fi'il madi. Lam madi fi'il madi. Tu huruf akhir. Faham. So dalam kes ni ba lah. Ba lah. Ba lah yang kita sukunkan. Satu dia bagi Tapi tadi Ustaz sebut mu'annas kan. Bukan maknanya untuk darabta dengan darabna je ke? Sebab tadi Ustaz sebut mu'annas tu yang saya confuse kan dia dah jadi macam semua pula. Dia sebab itu soalnya bin nun. Itu sebagai nun makna mukhatabah. Itu lah. Tak tu. Tak tu masuk juga. Betul, darabna dengan darabta je. Darabna, betul. Dia darabna tapi maksudnya dia berhubung tu dengan nun. Nun. Yang nun tu dipanggil nun muannas. Nun makna mukhatabah. Maksudnya berhubung juga. Sekalian itu berhubung juga, tapi dengan nun. So kita kata ni. Kita kata dengan ta. Ta masuk, nun pun masuk. Masuk kedua-dua tu. Darabta, darabtuma, darabtum. Darabti, darabtuma, darabtunna. Tu. Darabtunna. Darabtu, darabna. Jadi, darabtunna. Jadi tu makna mukhatabah. Darabtunna. Okay, faham. Darabtunna. Dan tak dengan sekian. Darabta, darabtuma, darabtum, ti, ta tu. Tu masuk semua sekalian tu. Nampak tak? Wal harful awwalu. Dan bermula haraf yang awal. Ni sama esok lah. Dia kata wal harful awwalu minhum maftuhun min jami'il abwab illa min abwab khumasiyati wa sudasiyati wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ustaz, tanya, itu beberapa ayat kaedah tu tapi kita lupa untuk tulis sebab kita tu tinggal di lupa nak salin. Kaedah apa? Dia iltifakkan domain mukhatab tu jadi domain ghaib. Contoh pada kitab Fathul Majid tu kan. Awal mukadimah tu dia kata fayakulu. Lepas dia kata hamdalah basmalah tu, dia kata fayakulu. Padahal di sini cakap tu katanya fa'akulu kan, tapi dia ubahkan jadi domain ghaib. Itu ada kaedah dia tu. Dia panggil apa? Allah Samad. Kaedah dia panggil intofa tu. Lupa dah dia sekejap. Kita ingat iltifak. Bukan. Dia ada kaedah dia sekejap. Kita sebut tu macam ni lah dalam syair Alfiyah tu. Qala Muhammaduh wa min kata aku lu kena kata qala. Betul tak Ian? Apa dia kata qala kan? Sekejap. Dia panggil Allah lupa. Tak dia punya kaedah tu. Dia pasangkan makna lain. Biasa sebut kita. Apa Ian? Ian nak tanya apa Ian? Salah apa Ian? Sebab benda macam faedah dari situ. Faedah? Kita lupa. Dia ada sekali dengan kaedah tu, dia sebut faedah kali tu. Dalam acara Alfiyah tu ada tak? Ke kan? Ada yang serupa kan? Tahu kita
Kita cari aku kan. Kalau nanti esok tarik. Okey tak? Okey. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilmana wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak Ustaz. Banyak. Okey Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Okey, Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ya, ajar mana? Misalnya.